Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.34 November bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, 640,000 peluang pekerjaan di seluruh negara tidak diisi. Jolo mohon pasport, deposit 5 juta euro ke dalam bank di Cyprus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli perniagaan Loh Teck Jo atau Jolo dilapor memiliki pasport Cyprus selepas mendepositkan 5 juta euro ke dalam bank di negara itu untuk tempoh 3 tahun serta membeli kediaman kekal bernilai minimum 500,000 euro dalam pelan pelaburan negara di Kepulauan Mediterranean itu. Memetik laporan politis, tindakan itu dilakukan bagi mengelak pergerakannya dikesan pihak berkuasa Malaysia dan antarabangsa selepas skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB terbongkar pada tahun 2015. Menurut politis, Jolo mendapatkan khidmat broker pasport dan kewarganegaraan Henley & Partners bagi tujuan memperolehi pasport Cyprus. Firma sama digunakan Jolo bagi mendapatkan pasport dari sebuah lagi negara kepulauan St. Kitts and Nevis sebelum ini. Namun pasport itu dibatalkan susulan siasatan dijalankan terhadap Jolo. Jolo dilapor mendapatkan pasport Cyprus melalui pelan pelaburan negara itu dengan memasukkan sejumlah wang ke dalam bank. Dia dilapor tiba di Cyprus pada 18 September 2015. Jolo turut membeli sebuah rumah agam bernilai 5 juta euro pada 23 September 2015 untuk memenuhi syarat mendapatkan pasport Cyprus. Selepas melalui prosedur ekspres dalam tempoh 2 hari, Jolo dilapor memperolehi pasport itu. Turut disertakan dokumen yang menyenaraikan nama Jolo sebagai individu yang berisiko dan dikehendaki pihak berkuasa. Bagaimanapun, politis tidak menyatakan sama ada Jolo pernah kembali ke Cyprus selepas itu atau tinggal di rumah berkenaan. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Sidang Kemuncak ASEAN ke-35 dan sidang-sidang berkaitan di Bangkok, Thailand masuk hari terakhir hari ini. Sebanyak 4 lagi sidang akan berlangsung hari ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mempunyai jadual padat dari pagi hingga petang nanti. Untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Rizwan Manab di Bangkok. Rizwan, apa program akan dihadiri Perdana Menteri hari ini? Terima kasih rakan setugas di studio. Hari ini adalah hari terakhir sidang kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung di Pusat Konvensyen dan Pameran Impact di Bangkok, Thailand. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai jadual yang padat sepanjang hari ini. Pada jam 9 pagi tadi, Tun Dr. Mahathir memulakan harinya dengan menghadiri sidang kemuncak ASEAN Campur 3 yang masuk kali ke-22. Untuk rekod, pakatan kerjasama ini adalah hasil cadangan Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri keempat yang dibentuk pada Disember 1997 di Malaysia. Selain 10 negara ASEAN, 3 negara lain yang menyertai pakatan itu adalah China, Korea Selatan dan Jepun. Selesai persidangan itu, Tun Dr. Mahathir dan delegasi Malaysia mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Australia. Pada petang ini pula, Tun Dr. Mahathir akan menghadiri sidang kemuncak Asia Timur EAS kali ke-14. Ini diikuti sidang kemuncak ASEAN Jepun masuk kali ke-22. Selain sidang itu yang dihadiri sendiri oleh Tun Dr. Mahathir, hari ini juga berlangsung sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-7, sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau ASEP ketiga. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir dijangka tidak hadir dalam mesyuarat berkenaan. Upacara penutup pula akan berlangsung pada lewat petang ini dengan tugas pengurusi ASEAN 2020 akan diserahkan kepada Vietnam. Sekian saja laporan saya untuk masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan ASEAN dari semasa ke semasa. Kita kembali ke seri pentas.
Terima kasih Rizwan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan membenarkan kilang memproses nadir bumi di Australia Linus untuk terus beroperasi di Malaysia. Jelas Tun Dr. Mahathir, hasil analisis dilakukan oleh pakar mendapati operasi kilang berkenaan tidak berbahaya. Linus is of course an Australian company and they are hoping that we will drop the restriction. Of course, we will do that within 3 months. Once we have decided, of course, Linus wish to invest more in Malaysia, and these are big investment, running into billions. So we cannot afford to just ask them to go away. With regard to the waste, we have already decided that we should disperse the waste, not keep in just one place. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison sebentar tadi. Sebelum ini, kerajaan turut meletakkan syarat kepada syarikat itu supaya bahan mentah yang dibawa ke negara ini dibersih dan dihapuskan radioaktif terlebih dahulu. Terus ke laporan sidang Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan, peluang pekerjaan yang disediakan kepada mereka yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan. Turut kedengaran, isu rasuah membabitkan pegawai khas kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Sedikit ketegangan juga berlaku pada permulaan perbahasan pagi tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Salina Zakaria di Parlimen. Silakan Salina. Baiklah, terima kasih Jamalina di Sri Pentas. Hari ini sesi Dewan Rakyat pagi ini dimulakan dengan isu pembuangan pekerja ataupun VSS yang menjadi perhatian oleh ahli Dewan Rakyat dan berdasarkan perkara itu, isu pembuangan pekerja ini direkodkan pada tahun 2018 hinggalah pada tahun 2019 iaitu pada tahun ini. Namun menurut Menteri Sumber Manusia iaitu M. Kulasegaran, berdasarkan rekod setakat ini sudah tersedia 640,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor di seluruh negara. Jumlah itu termasuk lebih 150,000 pekerjaan yang diwujudkan sahaja pada tahun ini. Namun sayangnya masih ada banyak lagi kekosongan berikutan. Tiada lagi permohonan daripada golongan terlibat untuk mendapatkan pekerjaan yang telah ditawarkan dalam sektor itu. Semestinya janji itu akan akan dijayakan. Tidak ada masalah langsung. Kerana pada masa saya sekarang memberi jawapan, Yang Berhormat, kita ada kekosongan 640,000 pekerjaan yang sedia ada. Bukan saja untuk kerja-kerja apa yang dikatakan 3D. Kita ada untuk pengurusan 6,000 lebih. Untuk profesional 21,000 lebih. Untuk juruteknik dan profesional bersekutu lebih 22,000. Dan lagi satu aspek ini adalah di mana green economy dikatakan boleh mewujudkan 250,000 pekerjaan. Dan ini sudah mula. Kalau kita tengok dalam 1 tahun ini, lebih dari dekat 150,000 pekerjaan sudah pun disediakan di mana kekosongan sekarang diisi. Tetapi masalah kita yang besar, Yang Berhormat, adalah ada kekosongan yang banyak tetapi tidak ada anak-anak kita yang ingin mengambil pekerjaan tersebut. Terima kasih. Menjawab soalan asal Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustafa Muhammad mengenai jumlah pembuangan kerja, Kulasegaran menjelaskan bilangan pekerja yang diberhentikan bagi sektor swasta pada 2018 adalah 23,168 orang. Ia melibatkan 17,236 atau 74.4% pemberhentian biasa dan 5,932 bersamaan 25.6% pemberhentian sukarela atau VSS. Manakala sehingga 30 September 2019, seramai 24,600 pekerja yang terlibat. Daripada jumlah itu, 21,625 atau 87.9% pekerja terbabit dengan pemberhentian biasa dan 2,975 atau 12.1% terlibat dengan VSS.
Dan turut ditanya pada sesi Dialog Rakyat tadi ialah isu rasuah yang turut membabitkan pegawai khas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang semakin tular di media sosial buat ketika ini, dan menjelaskan kepada Dewan Rakyat Khalid sebenarnya menafikan dakwaan bahawa pegawainya meminta wang perlindungan daripada beberapa kelab di ibu negara seperti mana yang didakwa di media sosial, dan setakat ini pihaknya telah pun mengambil tindakan tegas termasuk melaporkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang. Isu yang tular sekarang ini membabitkan pegawai khas kepada Yang Berhormat Menteri. Video tersebut mendakwa pegawai khas tersebut telah meminta wang perlindungan di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur dan mengganggu tugas di BKL. Saya juga mengambil maklum bahawa pegawai khas tersebut telah membuat laporan polis bertarikh 3 Oktober yang mana dia menyatakan tujuan laporan polis itu bagi menafikan tuduhan dan akan mengambil tindakan mahkamah. Saya kalau boleh ingin penjelasan Menteri. Apabila seseorang bertindak terhadap kelab-kelab malam, ya, dia mungkin juga akan menjadi sebagai sasaran terhadap fitnah oleh golongan-golongan yang tertentu, ya. Dan pegawai khas saya memang telah banyak terlibat dalam operasi-operasi terhadap kelab-kelab malam yang mana didapati adanya pengambilan dadah, adanya pelacuran dan sebagainya, sehingga menyebabkan beberapa kelab-kelab malam itu terpaksa ditutup dan disita. Tidak mustahil, ya, dalam keadaan yang sedemikian maka pihak-pihak yang berkepentingan membuat aduan ataupun menyebarkan khabar angin dan fitnah bahawa mereka telah memberi duit kepadanya dan sebagainya, yang mana kesemua tuduhan-tuduhan itu semestinya dibuktikan, ya. Mengulas soalan asal dikemukakan Ahli Parlimen Wang Semaju Datin Paduka Tan Yee Kiew dalam memastikan projek DBKL lebih beraccountability dan telus. Khalid berkata Ahli Parlimen perlu memantau prestasi kerja kontraktor yang ditugaskan dan sekiranya perlu mengeluarkan peruntukan berlebihan daripada yang dijadualkan, mereka boleh membuat laporan terus kepada pihak DBKL untuk tindakan lanjut. So memang di dalam SOP. Dan ketika sesi perbahasan yang baru saja bermula tadi, Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin Abdul Hassan yang tidak berpuas hati secara tiba-tiba dengan tindakan yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof kerana didakwa mencabut mikrofon Ahli Parlimen Pasir Salak iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman yang telah pun diarah keluar Dewan pada minggu lalu. Mic telah dicabut. Jadi saya ingin mendapat penjelasan. Yang pertama, adakah mic dicabut kerana arahan daripada Tuan Yang Di-Pertua? Yang kedua, adakah mencabut mic ini adalah suatu amalan baru yang dibuat oleh Tuan Di-Pertua ataupun kerajaan yang ada pada hari ini? Yang tiga, kalau ianya dibuat, di bawah peraturan mana? Saya tak jumpa dalam standing order ni ahli yang digantung dan tidak ada mic-nya dicabut. Ini satu perkembangan baru. Kalau yang berhormat boleh memberi pengesahan bahawa seorang yang sudah diminta keluar akan keluar, mic tidak akan dicabut. Ini arahan saya. Sekarang pun saya boleh arahkan mic diletakkan kembali sebab yang berhormat yang setelah diusir mengakur pada arahan speaker atau timbalan speaker. Peraturan mana tu Tan Sin betul? Budi bicara lah. Bukan semua perkara melibatkan peraturan yang tertulis. Ya, betul. Betul. Malah Budi bicara, tempat tiap yang berhormat duduk pun tertakluk pada budi bicara. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin minggu lalu turut digantung selama 2 hari dan ia kerana didakwa mengganggu Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang mahu memulakan sesi penggulungan pada perbahasan.
Dan nampaknya itu sahaja perkembangan daripada sesi Dewan Rakyat pada awal pagi tadi, dan seperti biasa sesi perbahasan akan bersambung sehingga jam 2.30 petang dan sehinggalah kepada malam ini, dan itu sahaja laporan daripada Dewan Rakyat. Kita kembali kepada anda, Jamalina. Terima kasih Salina dengan perkembangan tersebut. Terus ke berita seterusnya, seorang wanita maut apabila kenderaan dipandunya bertembung dengan sebuah pacuan 4 roda sebelum terbakar di Lahad Datu, Sabah pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kejadian berlaku di Jalan Dam, Lahad Datu, kira-kira jam 6.24 pagi. Mangsa maut apabila Proton Saga dipandunya terbakar sebelum bertembung kenderaan Toyota jenis Revo. Lelaki yang memandu pacuan 4 roda itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan serius. Maklumat lengkap kedua-dua mangsa belum diketahui. 9 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu memadamkan kebakaran kereta berkenaan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan susulan. Operasi terkawal dan ditamatkan sepenuhnya jam 7.11 pagi. Rangkaian televisyen Media Prima Berhad MPB meraihkan ulang tahun ke-13 kejayaan penganjuran program Media Prima Business Network. Program yang akan dijenamakan semula sebagai TV Now terbukti memberi pulangan pelaburan besar kepada usahawan yang menyertainya dengan hanya permulaan modal kecil menerusi pembelian pakej pengiklanan ditawarkan. Hari ini berlangsungnya cabutan 2019 Media Prima Business Network TV Seminars yang bakal menyaksikan seorang pemenang membawa pulang hadiah terpilih. Untuk itu kita bersama rakan setugas Syaira Izzati Yaakob yang kini bersedia di perkarangan Sri Pentas Bandar Utama. Teruskan dengan laporannya, Syira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul je, saya kini berada di perkarangan Sri Pentas Bandar Utama untuk sama-sama menyaksikan cabutan bagi 2019 Media Prima Business Network yang bakal disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad Encik Johan Ishak, dan ini merupakan adalah tahun ke-13 cabutan seumpama ini dilakukan, dan ini adalah kali pertama ia diadakan secara langsung menerusi Buletin 1.30, dan debaran kian dirasai. Saya kini ingin memberi sedikit ruang, ingin menjemput dan mempersilakan sekali lagi Ketua Pegawai Eksekutif Televisyen Media Prima Berhad Encik Johan Ishak untuk melakukan cabutan. Jadi apa kata kalau kita sama-sama berikan sedikit tumpuan di sana. Silakan Encik Johan. Baik, itu dia sempurna sudah, dan pemenang sudah berada di tangan Encik Johan dan sama-sama kita nantikan pengumumannya. Baiklah, untuk pengetahuan, Media Prima Business Network adalah sebuah platform yang menawarkan peluang bagi usahawan-usahawan di luar sana untuk mengembangkan perniagaan dan mempromosikan produk-produk dan juga jenama mereka dengan periklanan TV yang efektif dan juga harga yang berpatutan, seterusnya menjana pendapatan masing-masing. Dan hari ini sekali lagi adalah hari bagi pengurusan Media Prima Berhad menzahirkan penghargaan dengan meraihkan pemenang bertuah dalam kalangan pelanggan yang telah pun selesai mengiklankan produk mereka di kaca TV Media Prima sepanjang tahun 2019. Baiklah, bagi mengulas dengan lebih lanjut, saya sekali lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Rancangan Televisyen Media Prima Berhad Encik Johan Ishak untuk mengulas dengan lebih lanjut. Assalamualaikum Encik Johan. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Sekali lagi kita bertemu dalam satu frame. Baik Encik Johan, 13 tahun penganjurannya, mungkin dapat ceritakan sedikit bagaimana dengan sambutan dan juga perjalanan program ini setakat ini? Sambutannya amat baik sebab selama ni memang kalau kita tengokkan syarikat-syarikat besar saja yang beriklan di TV. Tapi sekarang kita bagi peluang kepada SME, Small Media Enterprise, to also be involved. So diorang boleh buat package iklan diorang tu dengan memang sesuai dengan bajet diorang yang keluar TV dan dapat peluang untuk menang kereta hari ini. Baik Encik Johan, saya difahamkan tahun 2020 akan ada penjenamaan semula diberi nama TV Now. Mungkin boleh cerita sikit, adakah sebarang package tertentu yang bakal ditawarkan? Okey, sebenarnya nama ni kita nak pendekkan, senang orang ingat dan lebih panci lah. Okey, yang package pula kita akan ubah package-nya, kita akan memberikan benefit yang lebih dari segi airtime yang ada kepada peniaga-peniaga tertentu. Encik Johan, menerusi cabutan tadi, mungkin dapat Encik Johan umumkan siapakah pemenang bertuah untuk hari ini? Boleh. Yang ini pemenang ni saya dah tarik tadi kad. Pemenangnya adalah Gamuda GM Klang Sdn Bhd. Tahniah banyak-banyak. Mungkin boleh tunjuk Encik Johan? Yes, boleh.
Itu dia. Terima kasih banyak Encik Johan kerana sudi bersama kami di Buletin 1.30. Dan saya di sini ingin mengucapkan tahniah kepada para pemenang. Dan juga J, saya kira ini sahaja yang dapat saya bawakan kepada anda dari perkarangan Sri Pentas Bandar Utama. Kita bersama Jamalina semula untuk laporan berita seterusnya. Silakan J. Terima kasih Syira dan tahniah juga kepada pemenang. Berita seterusnya, Bank Negara Malaysia BNM dijangka kekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% pada mesyuarat dasar monetari esok. Menurut Standard Chartered, jangkaan itu bersandarkan kepada pertumbuhan domestik yang kekal kukuh. Dalam mesyuarat September lalu, BNM mengetengahkan keadaan pertumbuhan global yang kurang memberangsangkan dan perbelanjaan sektor swasta kekal pemacu pertumbuhan ekonomi domestik. Ekspor turut terjejas akibat permintaan global yang kian lemah. Pihaknya turut mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ini antara 4.3 dan 4.8%. Ia sejajar sasaran kerajaan dengan pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.7% tahun ini dan 4.8% tahun depan seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2020. Buletin 1.30 sampai di sini.